Buku Kanon Melayu yang dikarang oleh Profesor Madya Dr. Norazima binti Zakaria. Buku ini diterbitkan oleh penerbit UKM. Buku ini mempunyai 242 halaman, tidak termasuk halaman hadapan dan belakang. Terdapat 6 bab yang diketengahkan oleh pengarang dalam buku ini. Antara bab yang terkandung dalam buku Kanon Melayu ialah bab 1 yang mengisahkan kepengarangan sastra Melayu tradisi, bab 2 tentang sejarah Melayu sebagai kanon genre sintaksis. Bab lain yang diketengahkan ialah bab 3 yang menceritakan gaya penulisan hikayat Melayu, bab 4 mengisahkan ruang lingkup penulisan, bab 5 kepengarangan hikayat Melayu, dan bab yang terakhir dalam buku ini yaitu nilai sebuah genre adab. Mari telusuri satu persatu kandungan yang diketengahkan oleh pengarang buku ini. Bab ini menjelaskan penulisan dikawal dan disokong oleh sistem feudal yang memenuhi visi. Kepengarangan sastra Melayu ini dapat dilihat menelusuri peranan pengarang sebagai dagang, dilihat memenuhi fungsi sejarah Melayu sebagai kanon Melayu yang membawa suara kebenaran kepada teks-teks yang baru. Dalam bab ini juga menjelaskan beberapa konsep yaitu konsep dagang, konsep kanon, konsep parodi, konsep prestis, konsep sintesis, konsep kepengarangan Melayu tradisional dan sebagainya. Dalam kamus Dewan, dagang adalah sesuatu perkara yang memberi faedah atau manfaat kepada kedua-dua pihak, sama ada orang yang berdagang ataupun orang atau tempat yang menerima orang berdagang tersebut. Pada akhir bab ini, pembawa tradisi menjadikan pengarang ini bukanlah menyalin sewenang-wenangnya, melainkan memenuhi tanggung jawab sebagai dagang yang harus mengulang semula dan memantulkan tradisi bagi mengisahkan teksnya yang baharu. Dalam bab 2 pula yaitu sejarah Melayu sebagai kanon dan genre sintesis. Sejarah Melayu sentiasa dirujuk oleh teks lain, sekaligus mengangkat sejarah Melayu sebagai teks Melayu. Sebagai sebuah karya kanon, sejarah Melayu atau dikenali sebagai Sulalatus Salatin sentiasa dilihat sebagai karya cermin kepada cermin, yaitu menjadi cermin kepada teks sastra sejarah yang lain. Seterusnya bab 3. Sebagai teks kanon atau cermin, sejarah Melayu juga berada di ruang lingkup faedah atau manfaat, yaitu yang penuh dengan unsur-unsur pengajaran, hikmah atau erti didaktik yang tersembunyi di dalam suatu peristiwa atau kejadian. Terdapat beberapa tokoh yang mengetengahkan pendapat mereka mengenai sejarah Melayu, antaranya S. Ahmad dan Yusuf Iskandar. Tegasnya, hikayat Melayu ini mempunyai kepentingan dalam memberikan sintesis kepada teks-teks seperti mitos, legenda, dan dongeng yang masing-masing mempunyai fungsinya yang tersendiri. Seterusnya beralih kepada bab 4 yaitu menceritakan tentang ruang lingkup penulisan. Di dalam bab 4 ini menceritakan tentang ruang lingkup penulisan di mana menceritakan tentang sastra hikayat yang berkembang pesat dalam golongan atasan, akan tetapi mempunyai hubungan yang rapat dengan tradisi lisan. Hal ini dapat dibuktikan apabila Amin Swene mengatakan terdapat hubungan yang erat antara tradisi lisan dan tulisan dalam sastra Melayu tradisional. Dalam bab ini juga terdapat beberapa tajuk kecil yang menerangkan ruang penulisan di dalam bab 4 ini. Antaranya ialah kepentingan penulisan, siapakah yang menulis hikayat Melayu, bilakah teks ini dikarang dan kenapa, serta tema hikayat Melayu dan hubungannya dengan teks kanon.
Walaupun hikayat Melayu lahir pada abad ke-19, namun hikayat Melayu masih lagi diterima di kalangan masyarakat. Kenapa? Karena persoalan politik yang dibawa oleh sesetengah pengarang telah mengangkat tema politik bangsanya. Menelusuri ke bab seterusnya, yaitu bab 5 mengenai kepengarangan hikayat Melayu. Dalam bab 5 ini, kita dapat mempelajari walaupun sastra berfungsi sebagai mendidik, mengajar, memberi hiburan, dan mempunyai semangat kolektif, namun perlu juga kita melihat bukan saja kepada fungsinya, tetapi juga kepada kewajaran si pengarang menulis kembali cerita-cerita tradisi berdasarkan beberapa faktor yang perlu diambil kira. Dalam bab ini juga kita dapat melihat sebab si pengarang itu menulis dan siapakah audien pengarang itu. Dari sini kita akan dapat melihat bahwa aspek inilah yang akan diketengahkan dan membuat perbandingan antara hikayat Melayu versi Tengku Said dengan versi Tuk Wat Al-Nafi. Daripada itu, kedua-dua teks sastra yang diketengahkan oleh dua versi ini, pengarangnya merujuk kepada teks sejarah Melayu sebagai kanon, tetapi dengan cara yang berbeza yang dilakukan oleh mereka. Terdapat beberapa bab kecil dalam bab ini, antaranya ialah hikayat Melayu dan realiti dunia sosial, pengarang dan tanggung jawab sosial, kepengarangan hikayat Melayu, dan Tufat Al-Nafis, dan lain-lain lagi. Jelaslah bahwa walaupun hikayat Melayu ditulis oleh Tengku Said dan bukanlah dititah oleh raja kepadanya, melainkan dia mendapat perintah daripada Yon Di Wol. Akhir sekali ialah bab 6 yang merupakan bab terakhir dalam buku ini. Bab 6 merupakan bab yang terakhir yang membincangkan mengenai nilai sebuah genre adab. Dalam kepengarangan Tengku Said, ia tidak banyak menonjolkan perubahan daripada teks kanon. Dalam buku ini menjelaskan bahawa pengarang yang berperanan sebagai dagang akan mematutkan karyanya sebagai teks yang berfaedah, dan pengarangnya biasanya menampilkan gaya bahasa yang tidak berlebihan dan tidak mempengaruhi emosi atau perasaan pembaca karya tersebut. Ianya penuh dengan faedah dan manfaat. Seterusnya perbincangan kepada bahagian kesimpulan. Dalam karya sastra itu, karya sastra bukan sahaja menjadi sebagai dokumen masyarakat, akan tetapi ia juga turut menjadi cermin kepada cermin yang bermaksud. Teks hikayat Melayu turut menjadi teks cermin kepada sejarah Melayu. Berdasarkan kajian yang dijalankan oleh pengkaji, maka teks hikayat Melayu adalah merupakan sebuah teks sastra sejarah. Sebagai sebuah karya sastra sejarah yang lahir selepas era sejarah Melayu, maka teks ini cenderung untuk menjadikan teks sejarah Melayu sebagai teks kanon.